murid-murid semua, kali ini cikgu akan menyambung pembelajaran kita pada minggu lepas. Tapi minggu lepas kita buat praktikal, kali ini kita buat teori ya. Teori tentang apa yang kamu sudah pelajari secara praktikal pada minggu-minggu lepas ya. Okey, pada minggu-minggu lepas kita belajar praktikal tentang pernafasan. Pernafasan kan, latihan pernafasan. Bagaimana membuat latihan pernafasan? Masih ingat tak lagi bagaimana cara dia? Cara dia ialah bila kita menarik nafas, pastikan badan kita dalam keadaan yang bersedia, dan kalau kita sedang duduk, pastikan postur kita betul, iaitu tegak. Berdiri pun sama, kita kena berdiri dengan tegak. Dan paling penting ialah ketika kita menarik nafas, pastikan bahu kita berada dalam keadaan yang tenang, rileks dan tidak terlalu tertekan. Jadi bila kamu menarik nafas, dia tidak akan terangkat, ya. Dan bila kita menghembuskan nafas, pastikan kita membunyikan satu bunyi yang seakan-akan bunyi seperti ular, bunyi ular ya. S. Sehinggalah nafas yang kita tarik tadi itu keluar. Dan begitulah kita buat beberapa kali latihan menarik nafas, menghembus nafas, dan menarik nafas, tahan, dan menghembus nafas, supaya kita boleh menyanyi dengan betul ya. Itu latihan pernafasan. Seterusnya, latihan selain daripada latihan pernafasan, kamu juga ada belajar postur. Jadi kamu ada belajar tentang latihan pernafasan kan tadi cikgu sudah sebut. Satu. Kedua, kamu juga sudah belajar tentang postur badan, masa kamu berdiri dan masa kamu duduk. Pastikan dalam keadaan tegak ya. Dia mesti dalam keadaan tegak dan mata kita pandang ke depan, bukannya ke atas ke bawah. Begitu tidak boleh ya. Seterusnya kita juga ada belajar tentang alat muzik improvisasi. Alat muzik improvisasi. Masih ingat tak apa dia alat muzik improvisasi? Alat muzik improvisasi adalah alat-alat yang ada di sekeliling kita. Mungkin dia adalah bahan-bahan terbuang tapi masih boleh digunakan. Jadi apapun bahan atau benda yang boleh menghasilkan bunyi apabila digeser ataupun diketuk ataupun digoncang ataupun dipukul, kalau dia menghasilkan bunyi, dia boleh menjadi alat muzik improvisasi. Tapi pastikan alat muzik itu tidak membahayakan. Kalau pisau tidaklah sesuai kan, sebab dia membahayakan. Jarum ke api itu tidaklah sesuai kan. Jadi pilihlah alat-alat muzik yang sesuai. Maksud cikgu, bahan-bahan yang sesuai, yang selamat. Itu alat muzik improvisasi. Nah, seterusnya kamu juga ada belajar tentang alat perkusi kan. Alat perkusi seperti drum. Tapi cikgu tidak bagi tengok drum macam mana. Jadi drum yang kita boleh gunakan dalam lagu buah tempatan ni, kita boleh ganti dengan baldi. Kita boleh ganti dengan baldi ke. Itu boleh untuk menggantikan drum. Belangak ke. Belangak yang tidak boleh dipakai sudah, tapi yang masih nampak macam bersih lah, janganlah pula kotor kan. Itu alat muzik yang boleh digunakan untuk menggantikan alat-alat perkusi yang kita tidak dapat gunakan di sekolah sekarang ini, terutama waktu pandemik COVID-19 ini ada di negara kita. Nah, itu alat muzik improvisasi. Nah, sekarang cikgu akan menyebut tentang skor muzik kita. Nah,
score music kita nih, kalau kamu tengok di sini, ini adalah sebahagian daripada score music buah tempatan ya. Ini sebahagian sahaja. Cikgu ambil yang paling terakhir skor dia ya. Cikgu ambil sedikit sahaja, sebahagian sahaja. Okey. Apa yang perlu kamu tahu? Kamu mesti tahu apa nama ini. Ini apa nama dia nih? Ini yang begini nih. Alright. Apa nama dia itu? Ini. Okay. Apa nama dia itu? Nih. Okay. Okay, begitu. Apa nama dia nih? Ini adalah clef treble. Okay, clef treble. Alright. Okay, ini clef treble. Ingat clef treble. Ini yang garis-garis ini. Ini ada nama nih, garis-garis nih. Garis. Ada berapa garis nih? Ini panjang nih. Kita panggil apa tuh? Garis tuh. Itu adalah kita panggil balok ya. Balok dia mempunyai apa? 5 garis dan dia mempunyai apa? 4 ruang. Oke, dia mempunyai 4 ruang. Jadi balok mempunyai 5 garis dan 4 ruang kosong ya. Itu balok. Oke, seterusnya kamu juga perlu tahu tentang nama-nama not ini yang kita panggil tauge ini, ada banyak tauge ini ya. Not ini kita panggil not. Oke, pertama ini yang tidak ada dia punya tangkai itu. Itu kita panggil apa? Semi brief. Oke, semi brief. Baiklah, semi brief. Yang ini kita panggil not, yang ini kita panggil semi brief. Oke, kalau kita cuba besarkan ya. Mari kita coba besarkan dia. Oke. Besarkanlah. Itulah sebesar itu sahaja yang cikgu boleh bagi tengok kamu. Kamu boleh tengok tuh dalam buku teks kamu. Itu adalah kita panggil semi brief. Dan kenapa dia satu sahaja dan tidak ada not lain di sini? Sebab bunyi dia panjang nih. Kalau bunyi dia panjang kan, kalau kamu menyanyikan bunyi dia ta. Nah, 4 tuh, 1 2 3 4. Nah, itulah corak irama dia. Corak irama dia ialah ta. Jadi kalau kita menyanyi itu kan, nih. Nih, wah. Satu kebanggaan, satu ke dia masuk dia satu masuk start di sana lah. Jadi inilah panjang bunyi dia, semi brief ya. Okey, seterusnya yang ini pula. Yang kosong nih dia punya itu. Itu kita panggil minim. Minim nilai dia ialah 2. Kalau ini 4, kenapa dia panjang? Ini agak panjang sikit. Dia 2 lah. Maksudnya kalau ini dia bunyi dia ialah ta. Nah, itu corak irama dia ta. Maksudnya begitulah panjangnya ya. Kalau ini ta. Nah, jadi maksudnya ini pendek sikit lah. Yang minim nih. Kemudian kita nampak yang ini juga nih. Itu kenapa ada banyak? Ini ada 2 di sini. Ini hanya ada 2 sahaja, tapi ini ada 1 2 3 4. Ada 4. Ada 4, 4 boleh masuk. Maksudnya kenapa cikgu sebut 4? Dalam satu bar. Ini bar. Dari sini garis, dari sini pergi garis sini kita panggil satu bar. So ini adalah bar. Jadi dalam satu bar ni dia ada 4 ini. Not yang ini nih ada 4. Sedangkan kalau dalam satu bar yang ini pula dia hanya ada 2 minim. Dan kalau dalam satu bar pula hanya ada 1 semi brief. Kenapa tu begitu? Sebab ini sangat panjang, ini agak panjang dan ini pendek.
Kenapa dia pendek? Sebab dia punya bunyi ta, 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 ta. Jadi ta, 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 ta. Ini ta, ta, maksudnya dia panjang sikit. Ini ta, 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 ta. Jadi ingat tuh ya, itu adalah crochet. Yang ta tuh crochet. Nilai dia 1 je. Itu sebab dia 1, 1, 1, 1. Jadi bila kau bunyi pam, 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 pam. Tapi kalau yang ini bunyi dia pam, pam. Begitu. Ini pula yang semi brief itu pam, pam. Satu kali bunyi dalam satu kali itu. Okey, seterusnya kita nampak pula lagi ini apa tanda tu. Tanda tu tidak ada tauge-tauge di situ. Maksudnya rehat. Rehat yang berapa lama? Itu rehat tu. Rehat yang berapa lama tu? Itu rehat dia 1. Maksudnya macam bunyi. Kalau itu ta, ada bunyi. Ini pula tiada bunyi selama 1 crochet lah. Satu nilai itu. Okey. Kemudian kita juga nampak yang ini. Ini apa pula? Itu pun rehat juga, tapi setengah. Itu rehat dia setengah. Rehat tapi setengah rehat dia. Maksudnya lagi cepat rehat dia. Kalau ini agak lambat sikit rehat dia. Kau rehat. Jadi ini bila kau nampak yang ini, kau nampak bendera-bendera tu, itu adalah quiver. Ada 2 quiver. Kenapa? Sebab dia setengah-setengah. Quiver. Quiver maksud dia setengah. Setengah daripada crochet. Kalau crochet dia 1 kan, tah. Tapi kalau ini titi, dia laju. Kalau ini tah, dia ada 2 quiver. Dia ada 2 quiver. Sebab ini bunyi dia titi. Laju tu, titi. Gitu. Ini maksudnya skor yang perlu kamu faham dalam lagu Buah Tempatan. Jadi kamu tahu skor ni tujuan dia supaya kamu tahu tempo 1, kedua dinamik, mau kasih mau dia kuatkah, mau perlahan kah. Jadi sekarang apa yang cikgu sebut-sebut ni tadi itu dia mengenai tempo. Dia tempo maksudnya mau laju kah, mau perlahan kah, begitu. Kita coba tengok yang ini. Ini corok irama. Ini semua crochet. Jadi ta, 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 ta. Ini dalam satu bar ni. Ini nilai dia 4. 4 tempat. Ini adalah 4 4. 4 ni maksudnya nilai dia 4. Okey, nilai dia 4 dalam satu bar. Okey. So inilah dia 4 4. Okey. Kemudian kita nampak yang ini pula. Inilah dia quiver. Quiver ni titi, 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 titi. Jadi kalau kamu bunyi ni ta 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 ta, yang ini pula titi, 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 titi. Jadi dalam satu ta, dalam satu ini dia ada 2. Dia ada 2 titi. Gitu. Ada 2 titi perlu jadi ta. Okey? Faham? Ingat tu Ini nilai dia agak panjang sikit berbanding dengan ni. Jadi cuba kita tengok yang ini ya. Okey, bila kita tengok latihan yang pertama ni. Ini adalah titi. Okey, titi titi ta. Ini sa. Okey. Kamu nampak lagi tanda rehat. Ini tanda rehat untuk minim. Ini tanda rehat untuk minim. Rehat sa, itulah panjang sikit. So titi titi sa. Ini pula sa ta ta. Sa ta ta. Yang ini pula ta titi ta ta. Ta titi ta ta. Yang ini pula ta titi ta sa. Sa maksudnya rehat. Sa maksudnya rehat lah. Maksudnya tiada bunyi pop begitu. Kalau kamu buat ketukan ta titi ta sa. Ta titi ta sa. Ta titi. Kan titi ta sa. Ta 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 titi ta sa. Begitu. Jadi kalau yang ini ta, ni ta titi ta ta. Ta titi ta ta. Ta titi ta ta. Nampak tu? Kalau yang ini dia laju. Titi ti.
Ti 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 sa, ti 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 sa, tat ti 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 sa. Begitu. So ini adalah cara irama. Bila kamu menyanyi, dia kena ikut itulah. Jadi itu adalah teori yang boleh ada di dalam buku teks kamu. Jadi cikgu harap kamu sudah faham dan boleh ikut menyanyi. Itu sebabnya kita perlu ikut skor itu supaya kita boleh menyanyi dengan betul ya. Okey, itu sahaja kelas.